Okay, hari tu kita belajar ini kita buat latihan kan, berkaitan persamaan dua garis selari, dan kita tahu daripadanya ialah jika mereka adalah selari, kita boleh membuat perbandingan pada nilai M kecerunan, kerana pastinya nilai kecerunan mereka M adalah sama. Dan daripada situ pula lah bertitik tolaknya kita cari segala pemboleh ubah yang disembunyikan dengan kita menyamakan M persamaan 1 dengan M persamaan 2. Lalu kita gantikan dengan komponen masing-masing, termasuk pemboleh ubah yang kita nak cari tu, seperti H dan K tu. Jadi akhirnya kita boleh cari ya. Dan berikutnya kita lanjutkan lagi kepada topik yang berikutnya. Bagaimanakah anda menentukan persamaan suatu garis lurus? Apa maksudnya ni? Menentukan persamaan suatu garis lurus apabila kecerunan dan suatu titik pada garis lurus diberi. Oh, maksudnya dia nak kita bina persamaan garis lurus. Tapi syarat untuk bina kita kena tahu sekurang-kurangnya dua maklumat. Yang pertama ialah kecerunan. Kalau dia tak bagi nilai M, macam mana kita nak bina persamaan garis lurus? Okey, yang kedua, suatu titik. Suatu titik tu mestilah salah satu titik yang melalui, yang betul-betul kena dengan garis lurus tu, yang garis lurus yang nak diberi nama tu. Titik itu maksudnya ialah koordinat lah. Apa nilai X dan apa nilai Y Jadi dengan ada dua maklumat ini sahaja sudah mencukupi untuk kita bina persamaan garis lurus macam ni Y sama dengan MX tambah C. Yang mana kita tahu nilai M ni apa, kecerunan, dan nilai X, koordinat X ni kita isikan dalam X ni, koordinat Y ni kita isikan dalam Y ni. Lakukan pemindahan algebra sehingga dapat yang last ni, C. Apa nilai C ni? Okey. Jadi lengkaplah, ada semuanya. Kita ada Y, M, X, C. Lengkap ada 4 benda. Okey, tengok contoh. Contoh sebelah. Tentukan persamaan garis lurus dengan kecerunan setengah. Bila sebut kecerunan ni, bulatkan ni, kita letak simbol apa? Kecerunan M. Okey, dan melalui titik ini, satu koordinat diberi. Titik ni pastinya duduk di mana-mana atas garis lurus tu. Okey, dua maklumat ini sudah cukup untuk kita bina persamaan garis lurus. Jadi mari kita bina bersama-sama. Yang biasa kita perlukan kertas. Okey. Okey, kita ada nilai M. Cikgu salin balik ni, setengah. Kita ada satu titik. Koordinat P sama dengan 6. X-nya 8, Y-nya. Okey, begitu. Keluarkan dulu persamaan garis umum, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey. Kalau kempasan kita ada Y. Kita ada Y ni 8. Kita ada M setengah. Kita ada X 6. Masakan tak boleh cari nilai C. C boleh carilah dengan kita melakukan penggantian. 8 masuk sini, setengah masuk sini, X masuk sini macam tu. Okey. Jadi mari kita isi nilai lah. Tapi sebelum tu kita lakukan pemindahan algebra dulu, boleh supaya kita dapat nilai C ni. Okey, iaitu MX ni kita hantar pi ke sana.
Jadi apa? dy tolak mx sama dengan c. Okey. Pasal positif duduk depan c, tak payah tulis positif lah. Okey, tu dapat dah c ya. Cumanya kita flipkan dululah supaya kamu tak pening. Biar apa yang nak dicari duduk belah kiri persamaan. Okey, y tolak mx. Macam ni Okey, lah ni mai kita cari nilai c ni dengan kita gantikan semua komponen yang telah pun diberi maklumatnya. Y kita dah tahu 8. 8 tolak M kita dah tahu setengah. Dan X kita dah tahu 6. Okey, ini kembali balik darjah 1 kira macam biasa. 2 dengan 6 boleh potong jadi 3. Okey, jadi 8 tolak 3 ialah 5. Jadi rupanya C ialah 5. Kalau kamu masih ingat lagi apa dia C? C ialah pintasan garis lurus itu kepada paksi Y. Ingat lagi? Pintasan garis lurus itu macam garis ni kan? Ni pintasan kat Y ni akan garis lurus ni. Apa dia? Yang ni pun sama. Garis lurus ni pintas kat Y tu. Apa bacaan skala kat Y tu? Itu ideanya. Jadi okay, jadi kita akan isi baliklah C ni ke dalam C sebagai 5 ni ke dalam C ini. Okey. Bila kita nak tulis nama garis lurus tu balik, kita tak letak dah Y dengan X. Kita tak isi nilai Y dengan X. Kita cuma isi nilai M dengan C saja. Okey, jadi biar cikgu tunjuk ni yang persamaan umum Y sama dengan MX tambah C. Okey, ingat bila kita dah dapat nilai M, kita dapat nilai C, kita nak bagi nama pada garis tu, kita cuma isi nilai M dan C sahaja. Dua ni saja kita isi. Y dengan X biarkan kita tinggalkan Y dan X kita tinggalkan dengan X lah. Jadi M ialah setengah. Okey, X tinggalkan X saja, tak perlu isi apa lagi dah. Dan tambah C. C ialah 5. Okey, 5. Itulah dia cara memberi nama kepada garis lurus tersebut. Okey, kita isi nilai M saja dan C saja. Y dengan X biarkannya begitu. Okey. Ada soalan? Tak ada. Bagus. Kita teruskan lagi. Okey, ini ada sedikit latihan ni. Semestinya latihan yang menguji konsep yang sama, membina persamaan garis lurus. Tentukan persamaan garis lurus yang mempunyai kecerunan dan melalui titik P yang diberi. Okey, kita buat ni bersama-sama. Kamu pun pegang pen dan ni mengira, tidak? Okey, buat yang sama. M sama dengan 2. Titik P sama dengan 3, 7. Okey, macam tu. Sekarang, macam biasa, kita nak bagi nama garis ni. Apa dia? Yang mana maklumat diberi kecerunan garis tu ialah 2 dan satu titik di atas garis itu sendiri. Titik koordinat 3, 7. Jadi kita akan keluarkan dulu persamaan umum ni, Y sama dengan MX tambah C. Kita akan dapatkan nilai C. Kita akan dapatkan nilai C ni. Jadi kita lakukan pemindahan algebra untuk mencari nilai C. Akhirnya kita dapat susunannya begini untuk dapat nilai C ni. Kemudian kita isikan dengan mengambil kesempatan ni lah, baru kita isi dengan nilai Y sama dengan 7. Ni titik ni boleh jadi macam-macam. Apa saja titik. Contoh ni garis lurus ni, mungkin titik P kat sini kan. Kalau titik kat sini pula, katakan titik Q, kat sini R contoh, kat sini S. Jadi untuk cipta apa nama ni,
boleh saja pakai mana-mana titik koordinat. Selain pada PR pun boleh pakai, Q boleh pakai, S boleh pakai. Jadi isikan saja nilai Y tu kat sini, nilai X titik tu kat sini. Okey. Kalau ambil Y daripada titik R, wajiblah ambil X daripada titik R juga. Boleh faham? Kalau kamu ambil Y daripada titik S, wajiblah juga ambil X di titik S juga. Boleh faham? Yang tak bolehnya ialah Y titik R, X ambil daripada titik Q. Tak boleh. Tu salah. Pastinya takkan dapat sama. Teruskan tolak M. M ialah 2 dan X ialah 3. Okey, jadi 7 tolak 6 adalah 1. Rupanya C sama dengan 1. Kita masih belum tamat. Kita nak bina persamaan garis lurus. Jadi ingat tadi kita cuma perlu isikan nilai ke M dan nilai C sahaja. Y dan X biarkan. M ialah 2, X biarkan, dan C ialah 1. Okey. Maka inilah dia persamaan garis lurus itu. Senang? Semua orang boleh buat? Okey. B, kita buat juga. B. Okey. Buat B pula. Banyak kertas perlu. Cari kertas buku hak lama-lama dulu. Seloknya beli A4 lah. 2-3 rim. Apa salahnya, murah saja. Walaupun PKP ni. Okey. M sama dengan negatif 3. 1 titik, negatif 6, 4. Okey. Keluarkan dulu persamaan umum garis lurus tambah C. Ubah Y. C sama dengan Y tolak MX. Okey. Untuk mencari nilai C ni, sekarang gantikan nilai Y ialah 4. M ialah negatif 3. Ingat negatif ni hak rumus ni punya. Negatif ni hak 3 punya. Jadi akan ada 2 negatif lah. Okey, boleh jangan abaikan. Walaupun semudah sikit je negatif tu. Ia akan mengganggu matematik yang betul. Okey. Sorry, X. Apa nilai X tadi? Ni negatif 6. Tu pun sama, jangan abaikan negatif tu. Kena bawa sekali di samping 6. Okey, negatif darab negatif, positif. Positif darab negatif, negatif. Jadi 4 tolak 3 darab 6, 18. Okey. 4 tolak 18, negatif 14. Begitu. Jadi rupanya C ialah negatif 14. Okey, kali ni negatif. Tak ada masalah. Keluarkan balik rumus persamaan umum tu. Jadi kita hanya akan isi nilai M dan nilai C. Jadi tanpa isi nilai Y dan X. M ialah negatif 3. X biarkan X. Dan C ialah negatif 14. Ada negatif. Bila ada negatif, negatif darab positif ni, positif hak rumus ni, jadi negatif lah. Jadi tak perlu tulis lagi positif. Terus tulis negatif 14. Jadi inilah dia persamaan umum persamaan garis lurus tersebut. Okey, yang mana kecerunannya ialah ini, dan salah satu titik di atas garis ini ialah ini. Okey, boleh senang sahaja. Ada lagi baki 2 ni untuk kamu lah. Boleh cuba buat sendiri. Teruskan. Menentukan persamaan suatu garis lurus yang melalui 2 titik.
menentukan persamaan suatu garis lurus yang melalui dua titik. Oh, kali ni dua titik ni dia bagi maklumat dua titik. Dia tak bagi nilai kecerunan. Apabila dua titik pada suatu garis lurus diberi, maka kecerunan garis lurus tersebut dapat dihitung. Okey. Seterusnya persamaan garis lurus boleh ditentukan. Kali ni nilai M ni kecerunan dia gantikan dengan nilai titik. Dia bagi dua titik lah maksudnya. Nilai P tu ada dua. Mungkin PQ lah. Contoh. Kalau kita tengok. Okey. Contoh 12. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik ini. Yang pertama P dan titik Q. Jadi maksudnya beginilah. Kalau kita lukis tu lebih kurang gambarannya begini. Garis adalah satu garis lurus dengan kecerunan. Yalah, kecerunannya sendirilah, kita tak tahu. Katakan titik P tu yang pastinya duduk kat atas garis lurus tu lah, kat mana-mana kat sini katakan. Dan titik koordinat Q pun katakan masih duduk di atas garis tu juga. Katakan kat sini Q. Okey, titik P koordinatnya negatif 1, 5. Titik Q koordinatnya 2, negatif 7. Macam tu. Okey, jadi boleh tak kita bina persamaan garis lurus ini? Walaupun dibagi hanya dua titik sahaja. Sebelum ni dia bagi satu titik dan terus nilai kecerunan. Tapi kali ni dia bagi dua titik sahaja, kecerunan tak ada. Maksudnya daripada dua titik ni dapatkah kita cari balik nilai kecerunan M? Nilai M tu boleh tak cari balik? Jawapannya boleh. Cara nak cari nilai kecerunan tu ialah kita guna rumus mencari kecerunan. Kalau kamu dah belajar, memang kamu dah belajar masa tingkatan, masa bila? Tingkatan 2 kamu dah belajar cara mencari kecerunan. Betulkah? Masih ingat lagi? Kita tak ingat dah. Samaan garis lurus. Sekejap, cikgu tunjuk. Kamu masih ingat cara nak cari kecerunan? Garis apa? Garis lurus. Dulu ada belajar masa tingkatan 2. Kalau kamu ingat, memang patut kamu ingat pun. Ini ada tak? Ini buku teks tingkatan 2 ni. Ni ada. Ni apa nama ni? Bab 10 kecerunan garis lurus. Okey. Muka surat 190. Okey. Inilah dia. Mencari kecerunan, iaitu kita pakai rumus. Itulah dia rumusnya. Sudah ada. Sudah nampak. Ni rumus dia. Nampak? Ini rumus dia. Kalau dibagi dua titik, maka Y2, nilai Y kita isi belah atas titik tu. Koordinat tu, nilai X kita isi belah bawah. Okey, jadi Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Kalau kamu ambil Y1 yang tolak Y2 terbalik, maka tak apa, tak ada masalah. Dengan syarat bawah ni pun X kena terbalik jugalah, iaitu X1 tolak X2. Jadi kalau kamu tengok 2 atas ni Y, maka 2 lah di bawah ni sebagai pemula. Kalau 1 di hujung, maka 1 juga di hujung. Kalau kamu pilih Y1 sebagai pemula, maka X1 di bawah ni pun sebagai pemula. Jadi tak kisah. Okey, cuma jangan buat terbalik je. 2 di atas, 1 di bawah. Yang ni 1 di atas, 2 di bawah, tak boleh. Ini dia rumus. Kalau dibagi 2 titik, maka boleh tak kita cari kecerunan M? Boleh sesangat. Mungkin kamu dah buat ni.
mencari nilai kecerunan ni masa tingkatan 2 dulu. Jadi dia bagi 2 titik ni, kamu pun masukkan nilai ni dalam rumus tu. Jadi dapat nilai M ni semua ni. Okey. Maknanya dah buat dah dulu. Okay, ni contoh kamu dah buat dulu. Dibagi 2 titik A dan titik B. Cari kecerunan. Jadi kamu pun labelkan dulu A 3 ni sebagai X1, 1 ni sebagai Y1 kan. Yang ni 6 ni sebagai X2, 7 ni sebagai Y2. Jadi titik ni akan jadi 1, titik ni akan jadi nombor 2. Okey. Jadi gantikan semua nilai ni Y2 hak ni 7 masuk kat sini 7. Tolak Y1, Y1 tengok sini ialah mewakili 1. Maka isikan dengan 1. Itu 7 tolak 1 apa? Okey. X2 ialah 6 tolak X1 ialah 3. Jadi 6 tolak 3. Jadi apa nombor last yang dapat itulah dia mewakili kecerunan. Kecerunan garis lurus yang merentas 2 titik ni. Jadi boleh dapat idea ni. Maknanya kamu dah belajar dulu. Jadinya tak ada masalah. Okey, inilah dia 2 titik tu. Jadi kamu nak ambil titik yang mana satu menjadi 1 dan titik yang mana satu menjadi 2. Kalau kamu nak ambil ini sebagai 1, maka X1, Y1 lah. Kalau kamu nak ambil ini jadi satunya, maka ini X1, Y1. Ini jadi X2, Y2. Jadi ikut kamulah. Untuk kali ni cikgu pilih hak ni sebagai X1. Ini X1. Okey. Dan ini Y1. Macam tu. Yang ni X2. Yang ini Y2. Okey. Keluarkan rumus mencari kecerunan. Jika diberi 2 titik koordinat, M sama dengan Y2 tolak Y1 sama dengan X2 tolak X1. Okey. Isikan nilai Y2 negatif 7 tolak Y1 5 bahagi X2 2 tolak X1 negatif 1. Okey. Negatif jangan lupa. Okey. Negatif ni hak 1 ni punya. Yang negatif kat ini punya ialah hak rumus punya. Jangan keliru. Okey, teruskan. Negatif 7, negatif 5 jadi combine jadi negatif 12. Okey. Tolak tambah 2 tambah 1 3. Boleh pemudahkan 3 dengan 12 boleh potong. Jadi tinggalnya negatif 4. Jadi rupanya kecerunan garis lurus yang merentas 2 titik koordinat ini ialah M sama dengan negatif 4. Okey. Seperti yang kamu tahu dulu, kalau negatif kecerunan nilai kecerunan tu negatif, maknanya dia condong belah kiri belah kiri. Tapi ni contoh maksudnya cikgu buat condong ni salah lah. Patut buat condong belah kiri Tapi ialah pada awalnya mana kita nak tahu dia condong kiri atau kanan kan. Kita tak kira lagi nilai kecerunan ni. Kita tak tahu positif atau negatif. Jadi tak ada masalah, ini cuma contoh saja. Contoh yang akan membantu kita mendapatkan nilai kecerunan. Okey tak ada salah kalau silap pun. Okey, tapi kita belum habis lagi. Sebab cerita awalnya ialah kita nak bina persamaan garis lurus. Bukan nak cari kecerunan saja, nak bina persamaan garis lurus. Jadi kita dah ada nilai nilai kecerunan. Dan kita ada 2 titik. Yang mana satu titik pun kita dah cukup dah untuk bina persamaan garis lurus. Lah ni macam ni. Titik mana satu nak pakai ni? P atau Q? Jawapannya mana-mana pun boleh. Dan kalau ada hak lain pun boleh titik hak lain. Asalkan titik tu mesti duduk
betul-betul di atas garis lurus tu. Lo ni macam ni untuk buktikan bahawa kalau kamu ambil apa sahaja pun titik, asalkan titik tu berada pada garis lurus tu, sebenarnya kamu akan dapat mencipta persamaan garis lurus yang sama sahaja. Tengok cikgu akan buktikan. Cikgu buat dua-dua sekali Jadi bagi dua ni. Okey, cikgu kita akan buat dua-dua sekali. M dia boleh pakai yang sama, negatif 4. Okey. M sama dengan negatif 4. Hak ni pun sama. Okey, titik yang pertama hak ni ialah P negatif 1, 5. Hak ni titik dia ialah Q Q 2 negatif 7. Okey. Jadi kita mulakan keluarkan dia punya persamaan umum garis lurus. Okey. Sekarang kita isikan nilai. Kita dapatkan nilai C dulu. Mana kamu dah tahu lakukan pemindahan algebra. Hak ni pun sama, kita akan dapatkan nilai C dahulu. Okey, jadi kita mula isikan nilai Y dan X. Y, M dan X. Y ialah merujuk titik ini ialah 5. Tolak M ialah negatif 4. Dan X ialah negatif 1. Okey. Negatif 5, tulis 5. Negatif darab negatif, positif, positif darab negatif, negatif. 4 darab 1, 4. Tolak 4. Okey. Dan akhir sekali kita dapat C sama dengan 1. Okey, belah ni pula. Ideanya mesti juga C sama dengan 1. Kita tak kira lagi belah ni. Tapi pastinya C sama dengan 1 juga. Sebabnya dua titik ni duduk di atas garis yang sama. Dan garis yang sama ni meminta spaksi Y di tempat skala yang sama. Jadi tak percaya mai. C sama dengan Y. Y yang ini merujuk pada titik Q ni pula negatif 7. Tolak M. M ialah negatif 4. Sama ni turunan ni. Okey. Negatif 4. Dan X ialah merujuk titik ni Q 2. Okey. Selesaikan. Negatif 7. Negatif darab negatif. Positif, positif darab positif, positif. Positif 4 darab 2, 8. Sama dengan 1. Nampak? 8 tolak 7 sama dengan 1. Jadi C hak belah ni pun sama dengan 1. Okey. Nampak? Dua-dua pintas garis lurusnya adalah garis lurus yang sama. Pintas pada paksi Y yang sama. Itu pasal dapat C sama dengan 1 kedua-duanya. Okey, sekarang kita dah ada nilai C. Sekaranglah masanya untuk kita bina balik persamaan garis lurus tersebut. Keluarkan balik persamaan umum. Ini pun sama. Okey. Ingat tadi kita nak namakan garis tu cukup saja kita bagi nama pada M dan pada C Ini pun sama, M dan C. Y dan X tak perlu ganti nilai. Di Y sama dengan berapa nilai M? Negatif 4, negatif 4 sama. Negatif 4, X tak perlu isi apa-apa. Tulis X saja tambah C. C ialah 1, hak ni pun 1, sama je, tambah 1. Yang ni pun kalau kita buat juga sama juga kesudahan dia. M ialah negatif 4, X dan C ialah 1. Jadi kamu tengok. Sama kan? Jadi ideanya begini. Nak bagi tahu bahawa kalau kita nak bina persamaan nama persamaan garis lurus tu, cukup saja kita dapat satu titik, mana-mana saja titik boleh pakai, dan dan kecurunan garis lurus itu. Kalau kecurunan ni memang satu sajalah untuk satu garis lurus ni.
Tapi kalau titik ni boleh jadi banyak. Ni ada juta-juta lagi. Pilih salah satu cukup. Sudah cukup untuk kita binakan persamaan garis lurus macam ni. Okey, boleh senang. Okey, kita ada contoh 13. Rajah di sebelah menunjukkan garis lurus PQ. Okey, PQ kita ada ni. PQ. Dan garis lurus RS. Okey, RS. Diberi bahawa garis lurus PQ adalah selari dengan paksi X. Ini paksi X. Okey. Apa maksud selari? Apa maksud selari? Keturunan mereka adalah sama. Okey. Jadi M ni sama dengan M yang ini sama. Apa lagi? Dan garis lurus RS adalah selari dengan paksi Y pula. Ni paksi Y Ya, ni selari dengan ni. Soalan, tentukan A. Persamaan garis lurus PQ. Okey, macam mana nak cipta persamaan garis lurus PQ ni? Okey, kita akan bina. Okey. Oh, dia bagi dua titik dah, M dan A dua titik ni, MA. Jadi daripada dua titik ni, ideanya kita dapatkan nilai kecerunan lah kan? Betul tak? Pakai rumus yang tadi Jadi mari mulakan gerak kerja. Okey, kita ada dua titik ni. Titik M ialah 0,4. Okey, manakala titik A ialah 2. Sorry, kita tak tulis sini. Sekali. Okey, titik M ialah 0,4. Okey, manakala titik A ialah 24. Okey, semua orang boleh Yang ni kita pilih titik M sebagai 1 dan titik A sebagai 2. Boleh tukar pun tak apa. Ikutlah. Pastinya nilai kecerunan tu sama. X1. Okey, yang ini akan jadi Y1. Yang ini akan jadi X2. Yang ini jadi Y2. Okey, keluarkan rumus kecerunan untuk dua titik. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, Y2 ialah 4. Y1 ialah juga 4. Bahagi X2 ialah 2. Dan X1 ialah 0. Sama dengan 4 tolak 4, 0. 2 tolak 0, 2. 0 bahagi 2 ialah 0. Jadi nilai kecerunan M ialah 0. Okey, boleh Sekarang kita dah dapat nilai M ni, kita nak buat apa? Apa gunanya kita nak cari nilai C pula lah kan? Y sama dengan MX tambah C. Kita dah ada, boleh pakai mana-mana satu titik ni. Katakan kita pakai titik M. Jadi kita ada dah nilai Y, kita ada nilai M, baru cari 0. Dan kita ada nilai X, boleh tak cari nilai C? Boleh Lakukan pembinaan algebra macam biasalah. Dapatnya Y tolak MX. Macam tu Jadi kita isikan nilai Y merujuk pada titik M ni. Cikgu buat mai tepi ni. M sama dengan 0,4. Okey. Y ialah 4. M ialah 0. X ialah 0 juga.
Okey, di 4 tolak, kosong nak kosong, abaikan, jadi tinggal 4. Rupanya C sama dengan 4. Okey, belum habis lagi sebab kita nak terbitkan dia punya persamaan garis lurus itu. Persamaan garis lurus yang mendatar ni sama datar dengan paksi X. Okey, ingat tadi kita isikan nilai. Bila nak buat nama, kita isikan nilai M dan C saja. Okey, Y tak perlu isi. Dan kita tahu nilai M berapa kita dah dapat tadi? Kosong kan? Jadi, kosong darab apa saja pun nilai X darab dengan kosong adalah kosong tak? Jadi, itu pasal kita tak perlu tulis. Kita tak perlu tulis. Semua sebutan ni kita tak perlu tulis. Kita abaikan. Sebab M dah sama dengan kosong. Apa saja darab dengan kosong. Jadi, tak payah tulis lah. Jadi, yang perlu ditulis ialah nilai C je. C kita dah dapat 4. Di Y terus sama dengan 4. Inilah dia sahaja persamaan garis lurus ini. Yang mendatar ni. Semudah menyebut pintasan pada Y sahaja. Macam dulu kita belajar. Okay. Sebut atu je. Okay. Tak perlu sebut nilai M lah apa semua. Sebab nilai M dah tak ada kosong. Sebab data terus. Flat terus. Okay. Terus sebut. Kalau ada orang suruh kamu bagi nama garis yang mendatar ni semua selari dengan paksi X. Maksudnya tak payah penat-penat kira macam ni. Okay, kira macam ni contoh je. Terus kamu sebut nilai Y. Kamu sebut Y sama dengan kat mana skala bacaan Y tu. Kat 4 nampak? Sama dengan titik. Sebab titik M ni duduk dekat betul-betul atas Y tu, maka kita boleh ambil dia punya nilai Y tu. 4 tu sendiri adalah memang dah nilai pintasan tu, C. Okey. Macam tu. Boleh Senang. Apa lagi? Lalu ni kita cari persamaan garis lurus RS pula. Okey, RS. Kita buat yang sama, iaitu RS ini yang tegak ni juga kita ada dua titik, boleh nampak titik A dan titik N. Jadi cikgu salin kat sini. Titik A ialah 24, titik N ialah 20. Okey. Yang ni wakili X1, yang ini wakili Y1. Okey, yang ini wakili X2, yang ini wakili Y2. Okey, keluarkan rumus mencari keserunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Macam tu. Jadi, lantas kita mengisi nilai Y2 ialah 0 tolak Y1 ialah 4. Bahagi X2 ialah 2 tolak X1 ialah 2. Lakukan operasi matematik macam biasa. Di atas kita dapat negatif 4, di bawah kita dapat 0. Jadi apa-apa, jangan terkeliru ni, jangan terbalik. Tadi 0 bahagi dengan apa-apa, tapi kali ni apa-apa bahagi dengan 0. Kalau 0 bahagi apa-apa, memang jawapannya 0. Jangan sebut yang sama pada apa-apa bahagi dengan 0. Lain. Jawapannya bukan 0. Jawapannya ialah infinity. Okey, jadi apa-apa sahaja kat atas ni, walaupun sekecil 0.00001 pun, bahagi dengan 0 je, terus jadi infinity. Okey, apa-apa sahaja nombor kat atas ni. Sebab tu cikgu sebut apa-apa sahaja. Jadi nak buat macam mana kan? Nak buat macam mana persamaan garis lurus bila dah tak tertakrif. Macam ni dia sebut.
tak tertakrif, maksudnya infinity lah. Maksudnya nilai M tu tidak infinity. Macam mana nak masuk infinity dalam rumus tu kan? Jadi dia terus membuat kesimpulan kecerunan garis lurus RS adalah tak tertakrif. Macam inilah kamu bagi tahu. Dan sentiasa berjarak 2 unit dari paksi Y. Okey, sentiasa berjarak 2 unit. Kamu faham ke tidak mana dapatnya 2 tu? Maksudnya yang tadi kita cerita garis ni dia pintah kat paksi Y tu apa dia? Dekat 4 kan? Maksudnya skala kat paksi Y tu 4. Sama juga kita akan buat pada had ni, iaitu kita cuma menyebut garis ini memintas pada paksi X dekat mana? Iaitu dekat, kalau kamu tengok sini, koordinat N ni, yang depan tu 2 tu mewakili pintasan pada paksi X terus. Jadi skala pada paksi yang garis ini merentas ialah 2 pada paksi X. Okey, jadi kita nak sebutkan nama garis ni hanyalah semudah kita sebut maka persamaan garis lurus RS ialah terus tulis X sama dengan 2. Macam tu sahaja. Sebelumnya kita tulis Y sama dengan 4. Okey, untuk yang mendatar ni. Terus kita sebut Y sama dengan berapa. Tapi kalau untuk menegak, kita terus sebut X. X sama dengan berapa pula? 2. Okey. Tak peduli dah ada M ke Y ke, memang dah tak ada dah. Terus macam ni. Okey. Maksudnya ialah kalau garis tu condong, ada condong ni, ada maksudnya ada nilai M. Jadi dia akan dapatlah kita dalam bentuk yang sebelum ni. Bentuk ni lah. Bentuk macam ni Okey, Y sama dengan MX tambah C. Tapi kalau garis lurus tu betul-betul mendatar atau betul-betul menegak, jadi dia tak ada nama dalam bentuk yang macam ni Y sama dengan MX tambah C ni, tak ada. Dalam bentuk macam ni tak ada. Okey. Dia terus dalam bentuk, dia terus sebut ini. Semudah ini je nama dia. Mana? Tu. Kalau mendatar, Y sama dengan berapa? Kalau menegak pula, X sama dengan berapa? Macam tu saja. Simple. Simple pimple. Okey, boleh cuba tengok ni. Kita ada uji minda 9.1F ni. Kita buat ini. Okey, sebagai penamat. Okey. Lama juga nak habis. Gila nak habis ni. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Nampak je garis lurus, banyak benda juga nak cerita. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui pasangan titik yang diberi. Tentukan persamaan garis lurus, maksudnya berikan nama garis lurus ni yang melalui 2 titik. Sebab sebut pasangan maknanya ada 2 titik. Okey. Buat A. Cikgu salin balik. K 02 L 60. Okey, macam biasa, sebelum mampu nak beri nama persamaan garis lurus, kita kena cari nilai M dulu. Okey, yang ini akan jadi X1, Y1. Ini akan jadi X2, Y2. Okey, macam tu. Sekejap. Pen nak habis. Okey, pen baru. Okey, keluarkan rumus mencari kecerunan daripada 2 titik. M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okey. Teruskan lagi. Isi nilai
Y2 ialah 0, Y1 ialah 2, X2 ialah 6, X1 ialah 0. Di 0 tolak 2, negatif 2. 6 tolak 0, 6. Okey. Jadi nilai M last sekali ialah negatif 1/3. Okey. Jadi keluarkan persamaan umum MX tambah C. Ingat kita ganti cuma dua nilai ni saja, M dan C. Y sama dengan M ialah sudah tahu negatif 1/3 X tambah C. Oh, C kita belum carilah, sorry lah. Kita cari C dulu. Okay, C sama dengan Y tolak MX. Y ialah, ambillah mana-mana titik. Ambil titik ni pun boleh. Y ialah 0 contoh. Tolak M telah diketahui negatif 1/3. Darabkan nilai X. X ialah daripada titik mana Y tu datang. Di sini ya, 6. Okey. Teruskan. Tolak darab tolak. Tambah darab. Tambah. Okey. Jadi 3 dengan 6 boleh potong. Jadi 2. Jadi C sama dengan 2. Okey. Jadi masukkan kat sini. Tambah 2. Jadi inilah dia persamaan garis lurus bila mana diberi 2 titik. Okey. Senang, bagus. Nak lagi contoh? Semua orang okey kah? Ada yang dah pengsan kau belajar matematik? Garis lurus saja pun lurus lagi bendul. Takkan pengsan belajar benda yang lurus. Kalau benda bengkok kot lah pengsan ni benda yang lurus. Masakan boleh pengsan. Okey, kita buat yang contoh B ni. Okey. Ada 2 titik juga R. Negatif 2, 0. S 0, 8. Okey. Macam biasa kita akan cari M. Lepas cari M dapat nilai C. Cari nilai C. Bila dah ada M dan C tu, gantikan dekat tempat M dan C dalam persamaan umum. Okey, boleh faham cari nilai M. Teruslah sebab dah terror tak payah letak label. M ialah ni jadi 2 lah. 8 tolak 0. 8 0 tolak 2. Jadi positif 2. Di M sama dengan 4. Cepat. Lagi cepat. Congok dalam kepala. Kalau Y daripada sini tolak hak ni, maka X pun mesti daripada sini tolak hak ni. Jangan buat terbalik Y tolak hak Y ni, tiba-tiba X ambil hak ni tolak hak belah ni pula. Jadi terbalik tak boleh Okey, nilai C berapa? C sama dengan Y tolak MX. Okey, daripada persamaan umum lah kita dah lakukan pemindahan algebra jadi macam ni Jadi Y sama dengan mana-mana titik, kata ambil titik ni 8 tolak M sama dengan 4. X sama dengan merujuk titik koordinat yang sama S ni 0. Okey. Jadi yang tinggal 8 saja. Rupanya C sama dengan 8. Sekarang kita ada nilai M, kita ada nilai C. Maka kita sumbat masuk dalam persamaan umum ini. Okey, kita gantikan nilai M dan C sahaja untuk bina nama garis tu. Y sama dengan 4X tambah 8. Ni jawapannya. Habis, tamat. Senang. Senang ke mudah? Mana satu? Okey Ada soalan setakat ni? Tak ada Dan ada lagi lah baki latihan ni. Kamu buatlah semua. Okey, boleh Kau nak cikgu buat juga lagi satu?
Kalaulah kamu cari nilai M, katakan dalam 4 baki latihan ni ada nilai M, kamu cari, katakan dapat kosong. M tu dapat kosong, apa maksud dia? Maksudnya ialah kecerunan tu tak ada. Maksudnya ialah garis tu semestinya garis hak ni, garis datar ni. Dia selari dengan paksi X, sebab tu nilai M tu kosong. Maknanya kamu tahu bila garis tu datar, maka tak perlu nak susah-susah bagi nama. Terus sebut pintasan, terus sebut Y sama dengan apa. Maksudnya garis lurus tu berlanggar dekat paksi mana. Kalau datar mestilah langgar dekat paksi Y. Jadi ambil skala kat paksi Y tu. Berapa skala kat situ. Okay. Jadi terus si Y sama dengan berapa. Dan sebaliknya, kalau kamu mana titik hak lain pula, tiba-tiba kamu kira nilai M dia sama dengan infinity. Infinity maksudnya apa benda bahagi dengan kosong. Kan? Waktu kamu guna inilah kan persamaan apa? Persamaan tu nak mencari kecerunan tu, tiba-tiba M dia sama dengan infinity, tak tertakrif. Jadi idea yang perlu hadir dalam kepala kamu ialah semestinya garis tu dia tegak macam ni. Dia tegak. Itu pasal lah dia punya kecerunan dia infinity. Kan? Jadi tak payahlah duk fikir susah-susah nak bina Y sama dengan apa ni persamaan garis lurus tu. Sebaliknya terus sebut nilai pintasan garis tu pada paksi X pula. Macam kes ni dia pintah garis ni pintah pada X pada skala 2, terus sebut X sama dengan 2. Itulah nama garis tu. Garis lurus itu. Senang boleh Okey, jadi itu sajalah setakat ni. Okey. Ni dah tak jauh dah ni. Sampai bila ni nak habis ni? Dah tak lama ni. Okey, sampai sini habis dah. Lagi 3 muka surat habis. Lepas tu boleh kita masuk bab terakhir bab 3 tu. Okey, ada soalan? Semua orang okey ke? Ke pengsan habis dah semua? Masih hidup Akilah okey, Akilah lama tak dengar suara Akilah. Amir okey. Amir Haikal. Irfan okey. Iklima, Hana, Fazilah okey. Okey, beres. Kalau kamu perlu ulangan, cikgu macam biasa kamu geledah lah dalam cikgu punya gedung YouTube tu. Carilah. Okey jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, beres. Terima kasih cikgu. Ya.